Assalamualaikum, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. So, tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang kaki dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okey, Syuk. Seperti biasa, Syuk. Aku tiap-tiap kali video aku akan tanya kau, siapa tetamu kita? Tetamu kita kali ni, geng, dia bukan orang biasa, geng. Bukan kali-kali lah. Dia bukan kaling-kaling. Dia pun YouTuber cakap. Orang kata yang ni collaboration punya video. Okay, sebelum ni macam siapa kita dah collab? Kita dah collab the segment. Ikmal Hanif. Hanif, Acap jangan dilupa. Acap the first lah. Aduh, lupa. Okay, tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Dan yang mana dah subscribe, thank you so much. Yang mana belum join our membership, boleh join untuk RM5 sebulan sahaja, geng. Okay, kita dah tak sabar nak tahu siapa yang berada di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu geng, agak-agaknya siapa tu? Macam kenal kan? Siapa di sana? Hai, Sawadika. Kek Nan in the house, yo. Okay, kita bersama YouTuber Kek Nan. Hari ni kita jemput dia untuk kolaborasi bersama kita. Kita nak tahu, mesti ada kisah tersendiri. Selalu kita dengar orang yang ada lah kerja polis, ada kerja ni kan. Habis yang YouTuber seram ni, mesti ada kisah tersendiri. Kan? Okay, Kek Nan, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah sihat. Okay, Kek Nan, kita sebelum ni adalah usha-usha YouTube Kek Nan. Boleh tahan juga. Tu yang kita rasa, ni kalau collab mesti best ni. Gitu. InsyaAllah. Okay, Kek Nan, sebelum tu kita mula cerita seram. Kita nak tanyalah kan. Kita tengok YouTuber ni ramai buat cerita seram kan. Jadi, apa inspirasi ni buat YouTube ni? Macam mana ada keberanian nak buat YouTube seram? Adakah fokus seram atau lain juga? Okay, faham. Okay, jadi cerita dia macam ni. Sebelum buat cerita seram, Kek Nan memanglah ada buat video. Tapi video biasa-biasa je dekat YouTube. Okay. Memang saja-saja katanya lah. And then, masa tu Kek Nan duduk dekat Johor. Okay, macam mana nak jadi konten seram ni? Sebabkan Kek Nan duduk dekat Johor, selalu kena ganggu dekat rumah sewa tersebut. Hari-hari kita memang macam tiba-tiba dalam bilik tak ada orang, tapi tiba-tiba diketuk daripada dalam. Okay, lepas tu macam okay, fine. Sampai satu tahap adalah macam terpaksa siang-siang kan. Seram lah rumah ni, aku keluar lah kejap. Then dah okay, dah petang, dah maghrib sikit baru balik. And then kalau kena kacau macam apa, air terbuka sendiri. Kadang-kadang pintu ni depan mata kita terbuka, tutup, buka, tutup. Jadi macam rumah tu kita kata macam memang rumah ni berhantu lah macam tu. Okay. Benda tu dah jadi biasa lah sebab dah kena kacau macam tu. Sampailah satu tahap dia menjelma sebagai orang. Okay, cerita kisahnya Kek Nan start buat video sebabkan satu hari ni masa tu dah nak subuh lah rasanya. And then ada orang ketuk pintu rumah. Ketuk macam tu. Kita pun bangun, buka pintu. And then ada seorang lelaki dekat luar. And dia cakap macam ni, "Akak, anak akak nangis." Aku macam, okay.
Masa tu kita macam baru mamai-mamai kan. Kita macam dari mana ni? Macam tu lah. And then dia kata saya jiran akak sebelah. Lepas tu macam okay. Lepas tu tutup pintu. Baring balik apa semua bagai. Pak terfikir datang mana pula bunyi baby daripada rumah Kak Nan. Kak Nan mana ada anak, mana ada budak-budak dalam rumah tu. Jadi macam terfikirlah macam mungkinlah Mamat ni dengar suara tu daripada rumah jiran yang lain. Tapi rumah Kak Nan yang jadi mangsa. Okay. Lepas tu sekali macam terfikir, kejap. Sejak bila pula sebelah rumah ni ada orang? Alamak. Tu tahu Kak Nan, kita tak ada jiran. Lepas tu siang tu pun siang tu macam beranikan diri nak pergi jengah. Kot lah kita kan masa tu PKP. So mungkinlah aku ni duduk kat rumah sampai tak tahu ada orang pindah ke apa ke kan. Keluar rumah, tengok sebelah memang 3 deret daripada rumah Kak Nan ni belah kanan, 3 deret tak ada orang pun. Macam mana kita tahu tak ada orang? Tak ada slipper, tak ada langsir depan. Tingkap depan rumah pun tak ada langsir. Okay. Dia sama je macam mana Kak Nan masuk rumah tu dulu. Maksudnya memang tak ada orang. Macam jiran yang mana ni kan? Hujung rumah sana tu memang ada orang tapi Cina. Tapi yang datang pagi tadi aku tahu Melayu. So macam okay, ini gempak, ini seram. So Kak Nan pun start lah buat video. Video tu Kak Nan post dekat TikTok. Okay. Lepas tu dapat sambutan dekat TikTok, diorang minta part 2. Okay, part 2 tu lah yang Kak Nan bawa ke YouTube. And then rezeki lah, orang kata rezeki terpijak. Alhamdulillah ramai yang subscribe. And kita pun decide macam okay lah, why not aku cerita je lah pengalaman-pengalaman seram aku dekat YouTube. Tu yang kita konsisten je keep buat YouTube cerita seram. Gitu. Okay, faham. Tapi kita kena ada TikTok. Kita ada kena TikTok. Kau nak ada TikTok lagi? Kita dah buat tapi tak terbuka TikTok tu. Tak terbuka. Kita orang tak. Nanti kita cubalah rajin-rajin buka TikTok ni. TikTok is the best platform untuk buat video. Okay. Kita baru-baru ni banyak juga tengok adalah orang kata, bang, cubalah collab dengan ni lah, dia dari TikTok. Nobel lah. So aku rasa TikTok sekarang mungkin antara platform yang nak barulah untuk berkongsi kisah-kisah seram kan. Betul. So kisah Kak Nan ni aku sebenarnya itu tadi baru mukadimah tau geng. Aku rasa macam nak tahu cerita seram ni. Nak tahu lagi kisah seram dia ni. Okey Kak Nan. Tagline Kak Nan kan Sawadi Cha. Tu mungkin boleh cerita sikit apa benda tu. Sawadi Cha tu sebab Kak Nan memang suka bahasa Thailand. Lepas tu biasanya perempuan sebut Sawadika. Tapi one day Kak Nan ada jumpa seorang kawan Kak Nan ni, dia original Thailand tapi belah Kedah. And then dia reply Sawadi Cha. I macam style juga Sawadi Cha. And then I don't know datang dari mana Cha kat belakang tu memang saja nak buat lawak kot. Lalas terlekat. Okay. Tapi okey lah kan, unik lain pada yang lain daripada YouTuber lah. Alhamdulillah. Okey Kak Nan, kita mungkin dah boleh story cerita yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kisah ni korang Kak Nan belum pernah publish lagi. So kisah ni memang khas untuk santai chill and viewer korang. Thank you. Okay, so kisah ni tentang pengalaman menceritakan kisah seram viewer Kak Nan yang bersaka. As we know lah, kalau kita cerita kisah hantu kan memang macam sukalah mengusik. Kadang-kadang kita dengar bunyi ketukan pintu lah, kadang-kadang ada barang jatuh lah, apalah. Macam Kak Nan tanya Ashraf dengan Kamarina pun adalah diorang mengaku yang macam sambil-sambil cerita tu Kang ada benda lain mengacau. Mungkin santai chill pun ada pengalaman macam tu kan? Ada kan? Okay, itu biasa tau. Sampailah satu hari tu tiba-tiba Kak Nan dapat email daripada Harry Yusri. Okay, nama Harry Yusri. Dia ni sharekan pengalaman seram dia berpindah ke rumah sewa yang baru. Okay, Kak Nan cerita sikit lah sinopsis pasal cerita dia ni Dia ni ada masalah dengan family dia. Jadi dia decide untuk pergi sewa rumah luar. Okay, cari, dia jumpalah satu kondominium ni, boleh sewa bilik and harga berpatutan. Jadi dia pun dia pergi jumpa dengan owner apa semua bagai. Dia pun bersetuju untuk masuk ke rumah tersebut. Tapi yang peliknya dia kata dia sewa bilik tapi dekat dalam rumah tu memang tak ada penghuni lain. Dia seorang je.
Okay. So tapi walaupun macam dia rasa heran lah, mana penghuni yang lain kan, tak ada orang lain ke duduk. Dalam masa dia rasa pelik tu, dia rasa seronok jugalah. Sebab yelah dia seorang, bayar untuk harga bilik tapi dia dapat satu rumah macam tu. And then masa hari yang dia pindah tu, dia ada rasa nak tanya dengan owner tau. Owner, kenapa dia punya penduduk sebelum ni lari macam tu je kan, suddenly move. And owner dia kata tak tahu. Sebab apa dia nak tanya owner? Sebab dia rasa masa hari dia move in tu, pindah tu, dia dah rasa vibe lain macam. Dia rasa ada rasa seram kat situ. Okay. Okay. And then macam biasa dia tanya owner apa semua bagai. Malam tu guys, dia tengah lepak-lepak main handphone, tiba-tiba ada satu belalang masuk daripada tingkap rumah dia tu. Tingkap bilik dia tu. Pak, masuk. And then dia ni tak fikir panjang. Dia ingat belalang biasa. Dia ambil kutip lenyek, buang. Dia bunuh macam dia bunuh ripas. Okay. And then bila dia dah bunuh apa semua bagai kan, dia tengah lepak-lepak balik, tiba-tiba dia terfikir, kenapa, macam mana belalang boleh masuk tingkap rumah dia sedangkan rumah dia tingkat 19. Hai. Betul? Tingkat 19. Macam mana belalang tu terbang ke tingkat 19? Yalah, belalang tak terbang tinggi kan? Betul? Kalau ikut logik lah, belalang tak terbang tinggi. So, okay, dekat situ dia rasa pelik. Nak dipendekkan cerita cerita dia ni, pendekkan cerita, memang dah disahkan oleh orang-orang yang pandai lah. Sebab dia dah diganggu kan. Jadi dia jumpa dengan ustaz pelbagai. Ustaz kata rumah tu memang dah ada penunggu, di mana owner memang letak satu penunggu untuk jaga rumah dia tu. Yang satu lagi, belalang tu pun memang bukan belalang biasa, memang ada isi. Okay. Begitu. Jadi balik cerita pada cerita Kak Nan lah kan. Cerita tu, malam tu Kak Nan dah habis cerita pasal cerita dia. Kak Nan selalu syuting dalam pukul 3 pagi macam tu tau. 3:30 dah habis, pukul 4 pagi baru nak tidur macam tu. Tidur-tidur, tiba-tiba dalam vision mimpi Kak Nan nampak bilik Kak Nan. Okay, katil Kak Nan macam ni tau. Atas tidur, bawah buat kerja. Bawah ada meja tulis apa semua bagai. Ada kerusi. Tempat syuting Kak Nan lah. Dalam vision tu Kak Nan nampak satu ekor pocong tengah duduk atas kerusi tu. So kita, wah, memang macam tu clear gila. Lepas tu kita terkejut, terus terbangun. Masa tu bangun tu macam nak bangun, nak duduk tu tak boleh bangun. So kita sedarlah yang kita telah ditindih. Okay. Kiranya malam tu lepas habis cerita-cerita dia kena tindih. Kena tindih, lepas tu nak bangun tak boleh. Macam biasalah kita percaya kerusi, Allahu Akbar semua bagai, bangun. Okay, fine, habis cerita. And then guys, esoknya tak lama tu si Yusri ni hantar cerita dia part 2. Ada sambungan cerita dia ni lah kiranya. Okay. Kak Nan buka sikit email dia. Kak Nan baca penulisan dia sangat teratur. Jadi Kak Nan decide untuk buka kamera terus bacakan email tu dekat dalam video. Okay. Cerita kisah seram dia. Tak lama tu sampailah part dia ada cakap macam ni. Aku diganggu oleh jemaah pocong macam tu lah. Lepas tu Kak Nan terus macam terrelate kan apa yang Kak Nan dah kena masa hari pertama shoot cerita dia. Okay. Faham tak? Macam relate lah. Tapi tak adalah macam nak kata betul-betul sama. Cuma kita macam kebetulan kot dia kena pocong, aku kena pocong macam tu. Okay, fine. Cuma lah masa Kak Nan shoot cerita dia yang kedua tu ada something happen. Di mana Kak Nan shoot macam biasa pukul 3 pagi. Member-member semua dah balik, dah keluar daripada studio. Tiba-tiba tengah shoot ni, pintu rumah Kak Nan dibuka. Dengar macam ada orang masuk, tutup. Kita pun macam nak pergi tengok lah. Tengah on kamera, kita keluar daripada kamera kejap, pergi tengok kat depan. Tengok-tengok, tak ada pun siapa-siapa. Pagi-pagi saya tengok, memang tak ada orang. Tapi masa tu sebab tak nak rasa takut kan, kita pun fikir mungkin aku dengar jiran punya pintu kot. Mungkin jiran balik kan masuk rumah dia, tapi kita dengar macam pintu rumah kita. So husnuzon lagi masa tu. Balik, dah habis semua tu, masuk bilik, duduk depan kamera, cerita. Tapi masa tu ada rasa tak sedap. And benda tu menyebabkan Kak Nan rasa macam cerita dia ni panjang sangat lah guys, macam tu. Cerita dia panjang sangat, maybe Kak Nan akan sambung cerita ni part 2. Okay. So Kak Nan
Kak Nan pun off kamera, tutup. Okay, dah tutup, dah habis syuting, tidur macam biasa. Esoknya kita pun edit lah video. Masa edit video tu baru perasan, masa kita keluar pergi tengok siapa yang datang masuk rumah tu kan, kerusi yang Kak Nan duduk tu bergerak. Oi. Cuma masa tu macam it's too late untuk rasa seram lah, sebab kita dah dah laluinya sebelum tu kan. So macam okay, kat sini kita dah rasa macam something tau. Sebab apa? Part 2 ni dia dah dedahkan yang keturunan dia, minta maaf, family dia ada saka. Dekat cerita kedua ni memang dia bagi tahu yang dia kena kacau tu memang satu dekat rumah tu. Satu lagi saka yang daripada rumah family dia tu ikut kacau dia dekat rumah tu juga. Okay. Itulah kiranya ada saka lah kononnya. Masa Kak Nan dah habis cerita-cerita dia yang kedua tu kan, Kak Nan dah start rasa tau bilik ni dah lain macam. Which is macam kadang-kadang kita pakai ring light kan, ring light tertutup, and then kita ada LED yang berkala-kala tu kan. LED tu pun kadang tutup sendiri, kadang tukar colour. Ada satu hari tu kita keluar, kita tahu kita pakai lampu oren lampu oren. Masuk tengok bertukar biru. Tapi tak apalah, masa tu Kak Nan still lagi fikir macam this is technical issue. Macam tu. Tapi ada satu hari tu tengah study apa semua bagai, fokus. Lepas tu termenung kejap, perasan yang lampu LED kita terpadam. Okay, terpadam. Ambil lah remote nak on balik. Tekan on tak on. Pergi tengok dekat soket, rupa-rupanya dengan plug-plug sekali tercabut. Masa tu macam okay, panggil member lah. Yang ni dah tak lawak weh. Kalau technical issue aku boleh fikir lagi, ni siapa cabut. Betul? Macam tu. Memang seram masa tu. Tapi nak tak nak kan guys, cerita dia ni Kak Nan kena habiskan. Masa tu memang ambil masa dalam 2-3 hari juga, sebab Kak Nan dah start muka breakout, dah start berjerawat. Jerawat kat pipi, dekat dahi, dekat dagu. So masa tu rasalah juga macam malulah nak on kamera. Macam tu. Okay. Tapi dekat muka Kak Nan perasan tau, macam ada rasa something yang pedih gila. Lepas tu mula-mula memang fikir macam jerawat ni memang pedih sangat. Sekali kita rasa macam nak pergi tengok dekat-dekat kat cermin. Korang tahu tak Kak Nan nampak apa? Dekat muka Kak Nan belah kanan ni, sebelah kanan tepi hidung ada tiga jari cakaran. Itu yang menyebabkan Kak Nan pedih sangat. Okay. Kau lah. Lepas tu masa tu Kak Nan pun apa lagi, mula-mula kita contact dengan Yus ni melalui email. Kali ni Kak Nan message dia cakap tolong WhatsApp Kak Nan. Lepas tu Kak Nan WhatsApp dia, Kak Nan bagi tahu, weh Kak Nan kena apa? Kena 3 jari cakaran. Lepas tu dia pun adalah macam minta maaf lah kalau cerita dia menyebabkan Kak Nan kena macam tu. Tapi masa tu tak adalah nak salahkan pun, cuma macam pelik je lah. And then dia ada cakap macam ni, tak tahu nak relate ke apa, tapi dia pun memang selalu kena cakar. Kadang dekat leher, dekat muka, dekat peha, macam tu. Okay. So kita recap balik. Pertama sekali tadi Kak Nan dah kena kacau pasal pocong, dah sama macam dia. Yang second kena kacau dekat rumah ni lah. Yang ketiga pasal cakaran pun, dia pun pernah kena cakaran. Okay, fine. Nak tak nak kita sambung juga cerita. Kak Nan on kamera, bagi tahu jugalah viewer pasal cakaran apa semua bagai tu. Kita sambung cerita dia. Sambung cerita dia, shoot, edit, publish. Okay. Dah publish masa tu I dah tak berapa ingat. Tapi si Yus ni, dia dah tengok video Kak Nan, dia ada snap satu part, and then dia terangkan gambar tu. Dia tunjuk, Kak Nan, I nampak ada 3 benda belakang Kak Nan semasa Kak Nan buat video ni. Okay. Okay, I masa tu Kak Nan tak berapa nak faham lah, sebab kita bukanlah jenis mata terang sangat. Just terima je lah apa yang dia mengadu tu kan, apa yang dia nampak kita ambil. Malam tu, okay, malam tu Kak Nan ingat lagi, Kak Nan tengah meeting dengan tim-tim tau. And meeting kita orang habis lambat, dalam pukul 1 pagi, 2 pagi macam tu. Tapi masa malam tu meeting, Kak Nan dah rasa lain macam, which is macam pening sangat. Tapi Kak Nan cuba bertahan lah sampai habis meeting kan. Sampailah member Kak Nan 2 orang balik, Aidil balik, Zul balik. Kak Nan bangun, pergi masuk bilik air, cuci muka apa bagai. Zack tak balik lagi sebab Zack nak habiskan editing dia dekat studio. And then keluar dari bilik air, Kak Nan bagi tahu Zack,
Zack, aku rasa tak sedap badan, aku pening. Lepas tu Zack pun cakap, tak apa, kau rehat lah dulu, nanti aku nak balik aku beritahu macam tu. So okay, aku pun rehat, duduk kat sofa ni, duduk baring, memang pening sangat. Tiba-tiba start Kak Nan menangis. Sebab dah tak tahan sangat. Memang masa tu rasa macam okay, aku nangis sebab aku tak tahan. Nangis macam tu kan. And then Zack dia tanya macam ni, Nan, kau nangis ke gelak? Macam aku nangis aku cakap kan. Aku nangis tapi tak boleh nak bercakap. Masa tu mulut ni dah berat gila dah. Tak lama tu baru Kak Nan sedar. Kak Nan dah nangis, gelak. Nangis, gelak. Lepas tu baru aku macam okay fine, aku dah lain macam. Kak Nan boleh buka mulut. Kak Nan cakap dekat Zack, Zack buka ayat kursi. Yang Zack ni pula pergi dengar apa tau. Apa, kau nak kerusi? Aku macam oh my god, kau tak boleh fikir ke? Aku cakap buka ayat kursi macam tu. Berat sangat mulut nak cakap. Tapi yang Zack ni masih lagi, kau nak kerusi? Dia pelik. Dia dengar macam tu. Okay. Faham. Okay. So, just nak bagi tahu lah, karakter Zack ni dia tak biasa dengan benda-benda paranormal macam ni. Okay. So dia mungkin dia jenis yang tak faham lah kan. Dia tak faham macam kenapa Hana ni kejap gelak, kejap nangis, kejap gelak, kejap nangis. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya dia dah start call balik Zul dengan Aidil untuk datang ke studio. Okay. Benda tu panjang. Memang Kak Nan itu je kerja aku, gelak nangis. Lepas tu Kak Nan dah ada kudrat sikit. Kak Nan cakap tolong call saudara Kak Nan. Sebab apa? Sebab apa yang jadi dekat family Kak Nan lah. Kalau teruk sangat, Kak Nan akan call dia sebab dia adalah perawat Darul Shifa. Jadi call dia apa semua bagai. Dalam handphone tu je dia baca ayat-ayat ruqyah apa semua bagai. And then dia ada cakap macam ni, 3 ekor dalam rumah tu, sini bukan tempat korang, lebih baik korang keluar dari situ. So masa ni lah kita dapat relate. Aku teringat balik mesej si Yus. Dia tunjuk kat gambar Kak Nan, ada 3 benda belakang Kak Nan. And benda yang sama perawat ni cakap 3 benda dalam rumah tu keluar. Okay. So masa ni aku dah tak nak huzuzan. Aku memang cakap memang betul kot kau punya saka datang sini dengar aku cerita. Faham kan? Faham. So faham. And then itulah pengalaman Kak Nan. Benda tu kan kita berlaku dalam 2-3 pagi. Benda tu sampailah ke subuh geng. Dalam pukul 4 pagi sebab dah teruk sangat kan. Perawat tu sampaikan kawan Kak Nan ni lah, Aidil ni, dia pergi KL ambil saudara Kak Nan ni datang ke rumah untuk ubatkan Kak Nan. Sebenarnya kawan-kawan Kak Nan ada je yang pandai baca-baca, tapi dia baca-baca sekejap, lepas tu tak lama tu dia jadi lagi. Kak Nan dah start nak menari, tangan ni tak boleh kawal, duk menari-nari apa semua bagai. Itu yang sampai terpaksa ambil orang dekat KL. Okay. So itulah pengalaman kita duk baca cerita seram orang yang ada saka lah Ya ada saka lah. Sebenarnya tak baik nak tidur orang ada saka kan. Betul. Tapi yelah. Tapi dia sendiri mengaku kan. Apa dia? Dia sendiri mengaku. Betul. Okey bis. Cerita Kak Nan ni, Betul? dia buat aku risau aku dengar. Lebih kurang macam situasi kita juga kena. Kita bezanya kita bila pemanggil tu, telefon kita, tiba-tiba kita rasa something tak kena lah. Tapi Kak Nan baca, benda tu terus datang. Lagi satu, yang Kak Nan cerita ni, cerita orang tu, sampai ke kita ni. Kau faham tak? Itu sebenarnya, kita orang sebenarnya buat diam tadi ada sebab. Okay. Sebab tu lah, kalau korang dengar awal tadi, Kak Nan cakap, Kak Nan tak pernah publish cerita ni sebab ketua rumah, ketua studio ni lah cakap macam, kalau kau baca and sampaikan dalam YouTube pun kau boleh kena, macam mana kalau kau direct lagi cerita pasal benda ni. Tapi sebabkan benda ni dah berlaku 5 bulan lepas, Kak Nan ada minta izin lah, boleh tak kalau untuk santai chill, aku buka cerita apa yang jadi dekat aku pasal cerita Yus ni. Dia kata, okay boleh lah, cubalah try. Pagi je lah, pergilah. Lepas tu cakap, okay. Aku pun tu yang message you, okay aku dah ready content. Okay, But it's okay, tak apa, insyaAllah. Mungkin lah, kita betul Pis. Ini memang kita kena baca-baca lah studio ni sikit. dia bukan sebab Kak Nan punya cerita tau. Actually dah kita orang punya
kena kacau ni dah seminggu lebih. Seminggu lebih, okay. Jadi Sebab bila Kak Nan pula buka cerita macam ni, benda tu ada lah. So sebab tu kita orang macam relax je. Sebab kita orang ada buat satu kesimpulan dia macam ni lah. Kita Santai Chill selalu akan terus call pemanggil yang ada pengalaman kisah seram. Dan selalunya pemanggil pada Santai Chill ni kebanyakan hijab terbuka. Jadi macam yang aku cakap, orang yang hijab terbuka ni, dia untuk benda tu dekat dengan dia senang. Yes. Kan? Jadi bila senang, kita yang dengar cerita dia through call ni, dia sedikit sebanyak mungkin boleh efek. Kan? Jadi bila aku dengar cerita Kak Nan, benda tu orang kata boleh jadi. Kan? Kebarangkalian tu ada, geng. Jadi mungkinlah kita pun fikir balik kisah pula buat konten macam ni. Itu lumrah sebagai konten seram lah. Mungkin yang mana selalu tengok Santai Chill dia tahu, nampak previous video, adalah muka kita orang pelik, tiba-tiba jadi macam tu, jadi macam ni. And mesti setiap yang pencerita seram atau YouTuber seram, kita tahu dia akan mulakan dengan kisah dia, kan? Jadi memang dah ada pengalaman sendiri. Lepas tu pula baca email-email yang dah dibagi kat orang yang kita pun tak tahu ADC, kan? Betul. Yang aku cakap masuk ADC ni mungkin korang faham kot. Ada yang siap tulis mentera tu, kita orang tak baca terus, tutup. Ada yang sampai hantar mentera, minta maaf lah, kita orang tak boleh lah nak baca, kan? So tempoh Kak Nan kena kacau, memang kru-kru lain tak kena sekali lah? Okey, tak. Masa tempoh Kak Nan kena kacau tu memang gangguan dalam bilik Kak Nan je. So orang luar pula, maksudnya kawan-kawan yang lain just dengar je lah apa yang jadi kat Kak Nan. Tapi kalau diorang kena tindih ke apa ke, tak ada. Sampailah berlakunya hari Kak Nan kena, orang kata kena rasuk tu. Kena macam tu lah, kena rasuk macam tu. Bila dah berubat dengan perawat tu, Alhamdulillah slowly tak ada apa-apa berlaku dah dekat studio. Okay, berapa lama masa ambil untuk dirawat tu oleh ustaz tu? Sehari tu je. Hari tu kena rasuk, hari tu juga settle. Lepas tu esok-esoknya dah tak ada, mungkin Kak Nan pun dah tak berapa nak ingat lah kot apa benda kena kacau. Just like macam tak ada benda yang not a big issue sangat lah macam tu. Okay, then masa you tengok video yang Kak Nan cerita tu kan, okay lah, Kak Nan premiere, dia pun tengok. And dia screenshot, dia kata ada 3 benda dekat belakang Kak Nan, kan? So kat sini, adakah bermaksud orang yang hijab terbuka ni, kan, masa kita record tu, dia boleh nampak ada belakang kita, walhal kalau kita tengok dalam mata kasar kita, tak ada. Sebab dia through video, kan? Sebab ada beberapa kita punya viewer dan subscriber lah, bila kita tengah premiere, aku tak tahulah benda ni nak percaya ke tidak. Tapi yelah, benda kita tak nampak ni nak percaya susah, kan? Jadi cakap, guys, benda tu ada kat belakang kau. Sampai WhatsApp kita orang, kan, ada yang DM benda tu tengah jilat telinga, benda tu ada dekat depan pintu tandas, kat tempat sebelah sini. Sebelah sini aku tahu dalam kamera kanan kita orang. Jadi rasa boleh jadi jugalah, kan? Benda ni betul. Risau kadang-kadang, kan? Okey lah, lepas ni kita terangkan studio ni sikit supaya tak nak lah vibe ni seram. Okey, untuk kepercayaan Kak Nan pun memang ada orang yang boleh nampak, dia orang akan nampak juga dalam video. Memang ada video yang boleh merakam benda tu, macam tu lah. Sebab kita orang ni ada satu kawan lah. Kawan ni hijab dia terbuka lah. And masa premiere tu memang dia DM kita orang, cakap, weh, belakang kau tu ada, geng. Dia kata macam tu lah. Bukan sebelum premiere. Sebenarnya masa kita orang upload poster tu, petang tu aku jumpa dia. Oh, ya ke? Dia tengok poster, please aku tengok poster kau. Tapi aku rasa lain tu. Okay. Dia kata, poster kau, thumbnail kau ni, aku macam nampak benda ni kat belakang. Aku kata, itu editing je tu. Lepas tu bila premiere, terus dia website dia maki aku. Dia kata, bodoh, betul lah sian. Betul lah tu, dia maki aku. Okay. So, dengan cerita Kak Nan sedikit sebanyak dapatlah mengungkap sejauh mana kebenaran tu, wallahualam, kan. Kita betul. Cuma menyampaikan je lah. So pengalaman yang Kak Nan lalui ni, dia boleh kata hardcore jugalah. Tak adalah, kita orang tak adalah sehebat Kak Nan kena rasuk, sebab sampai menari-nari. Sampai tangan ni macam ikut menari. Dikatakanlah dalam cerita Kak Nan tu memang
dekat rumah tu dia mimpi ada seorang puteri menjelma dalam mimpi dia. Berkait. Benda tu apa yang ganggu Kak Nan memang berkait dengan dia. Tak boleh nak cangkal lagi dah macam tu. Okey, masa kan perawat tu kata ada 3 benda dekat bilik Kak Nan kan. So 3 benda tu masuk dalam badan Kak Nan. I'm not sure. Tapi adalah diorang cakap masa Kak Nan melacau tu, kejap menari, kejap jadi budak, kejap satu lagi cakap pasal apa tah. Tapi sebenarnya after kita dah habis rasuk semua tu, kita contact lagi dengan Yus. Yus ni ada lukis something tau. Dia lukis, dia kata Kak Nan benda ni lah yang mengacau Yus. Satu pocong, satu gambar perempuan, satu lagi macam jembalang tanah macam tu. I'm not sure. Diorang sebut jembalang tanah. Aku pun jembalang tanah lah aku sebut. Okay. So kat sini guys, kesimpulan dia lah kan. Yang ni apa yang kita boleh aku boleh cakap lah. Sebenarnya yang perlu bersedia lah kan. Dia bukan pencerita saja, malah juga yang mendengar. Bukan kami saja, tapi kamu semua juga guys. Hati-hati. Sebelum kita start dengan ni macam biasalah kita ada sediakan doa, baca sama-sama. InsyaAllah kita hanya nak sekadar berhibur. Betul. Kan, dalam masa yang sama kita nak ambil benda ni sebagai pengajaran dan iktibar supaya nanti kalau ada apa-apa yang jadi pun kita insya-Allah ada pengalaman sikit kita dengar, tahu nak buat apa. Kan? Kau habis? So bagi aku macam tu lah. Doa lah kami ataupun mana-mana konten seram ni selamat, dan korang juga selamat lah mendengar cerita-cerita seram ni. Macam aku tahu peminat cerita seram ni ramai kan. Orang suka dengan cerita-cerita seram kan. Walau even kami pun sebagai content creator seram pun, kami sebenarnya tak minat cerita seram. Kita orang tak minat tapi korang minta kita buat. Kita orang buat lah. Buat untuk hiburan, sekadar hiburan dan pengalaman korang kan. Just yang penting setiap kali lah tengok video kita orang ke Kak Nan ke apa, korang kena standby dengan diri korang sendiri lah. Jangan ingat kita orang ni buat konten seram ni adalah Conan di sebalik tabir, tak. So far kita tak pernah berlakon pun di sebalik tabir ni. So apa yang berlaku secara yang kalau korang tengok video kat Santai Chill, mana yang berlaku tiba-tiba aku dengan shoot terpandang sana, terpandang sini, terpandang atas. Itulah tanda-tanda kecil tu gangguan kita orang. Okay, by the way thank you Kak Nan sebab sudi cerita bersama Santai Chill. So sebelum tu ada apa-apa kata-kata yang nak bagi dekat kita punya viewer ni? Okay guys, teruskan support Santai Chill. Siapa yang minat cerita seram juga boleh subscribe Kak Nan Judge. Thank you so much. Itu je. Okay guys, cerita seram ni jangan singgah kat Santai Chill je. Kak Nan Judge pun ada. Kan? Kak Nan Judge ni bila aku first tengok, aku dengar cerita dia, weh, layan mula nak ingat nak layan sikit. Ni cerita betul lah kan. Kita mula ingat nak layan sikit. Last terhabis kan. Terhabis pula. Kan? Lepas tu kita tengok next video pun terhabis kan. Kita cakap kita kadang-kadang risau kan. Kita kan banyak sangat tengok orang tak jadi kerja. So best dia macam tu geng. Pergi dekat Kak Nan punya channel, tekan subscribe. Gitu kan. Betul. Okay. Thank you sekali lagi Kak Nan. Thank you juga Santai Chill sebab sudi berkolab dengan Kak Nan. Sama-sama. InsyaAllah kalau ada skill lebih mungkin kita akan collab lagi sekali. Okay guys, apa-apa pun terima kasih sebab layan sudi video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Tanda sokongan anda yang dah subscribe. Thank you so much. Jumpa anda pada minggu akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.